aku nak cerita kat korang macam mana progress setelah selesai fotografer ni balik daripada photoshoot, apa yang fotografer ni buat dengan gambar tu kan. So aku akan tunjukkan korang prosesnya lah. Proses macam mana lepas kita habis photoshoot dekat rumah pengantin, kita akan balik, kita akan tunjukkan macam mana kita import ke dalam PC, cara kita editing, cara kita select gambar. Lepas tu dan kita export untuk final result gambar lah kan. So jom kita pergi dekat. So sekarang kalau korang boleh tengok dekat skrin ni, aku akan tunjukkan korang ini adalah contoh gambar-gambar yang kita dah photoshoot So, gambar-gambar ni aku shoot masa ni sehari sebelum lockdown. Gambar ni still lagi boleh photoshoot kat masjid masa ni. Memang sehari sebelum lockdown lah aku photoshoot gambar ni. Okay, ni gambar first. Kita ada 999 gambar. Second folder kita akan ada 316 gambar. So gambar-gambar ni setelah selesai kita upload, so kita akan import ke dalam software editing yang kita pakai. Sebagai contoh, ini adalah salah satu contoh lah software editing yang kita pakai, Lightroom. So setelah selesai kita import ke dalam ni semua gambar. Okay, tengok kat gambar dekat folder ni ada 1160 gambar total setelah kita upload dua folder tadi. Dah upload settle, kita gambar-gambar yang untuk album kita tak pilih kita tak masukkan semua kan. Takkan nak masukkan 1160 gambar dalam satu album. Album pun ada limit page juga kan. So setelah selesai kita import, kita akan tengok gambar satu persatu lah. Ini adalah gambar kedatangan pengantin. Masa ni kita tak shoot kadang-kadang make up persiapan, kadang-kadang salah satu mungkin terlampau pagi kan, ataupun pengantin tak nak shoot make up kan. Tapi kalau tak nak shoot make up, kadang-kadang kita boleh dummy balik kat rumah nanti kan. Tapi itu tak ada masalah lah. Sekarang boleh tengok ini adalah masa kedatangan pengantin lah. Datang ke masjid. Aku boleh tengok ni. Okay, so kita akan shoot sebanyak angle yang boleh lah. Banyak tepi, depan, kiri, kanan, semua kita shoot. Gambar mak ayah, gambar ayah pengantin lelaki, gambar ayah pengantin perempuan, ni wali lah yang akan nikahkan kan. So ini adalah prosesnya lah. Setelah selesai import, dah tengok gambar semua okey, kita akan select gambar untuk album. So kenapa kita pergi satu persatu, kita akan select. Kalau nampak tak ada bendera ni, ini adalah gambar yang kita select lah. So kita akan satu persatu kita akan tekan macam ni. Contoh tengok sebelah, kita akan tekan pick. Flag pick ni maksud kita dah pilih gambar selected Jadi kita tengok yang kita akan pilih yang the best lah untuk masukkan ke dalam album. Memang kita akan shoot semua kan, tapi tak semua kita akan masuk dalam album. So kita akan pilih the best. Yang pilih the best adalah masa majlis ni, yang kita select adalah permulaan masa tengah nikah ni. So kita akan shoot pengantin lelaki, dia dah nak ready ke nikah. Kita akan pilih pengantin lelaki, kita akan pilih gambar pengantin perempuan. Pelbagai angle kita akan pilih. Sebab ada tepi, kita pick daripada tepi. So ini adalah angle lain untuk view pengantin lelaki. Kita select, nampak kita tengok ada P ni aku select, aku rasa the best lah untuk gambar ni. Nampak kan, ke ni view ada pengantin lelaki perempuan, tapi select juga. Jadi pun aku select antara angle lain. Dari gambar ayah pengantin lelaki. Ok, setelah selesai semua kita pick kan, ni view angle daripada wali lah. So kita akan
yang kita shoot semua, kita akan select. Kita dah tahu lah, sebagai fotografer kita dah tahu lah apa yang kita nak masukkan. Masa photoshoot ni pun kita dah fikir lah gambar yang macam mana kita nak masuk dalam album. So untuk editing pemilihan kita punya apa gambar nanti tak adalah susah sangat kan nak pilih kan. So kita dah senang lah nak pick kan, ni muka serius, kalau ada muka senyum sikit kita akan pilih nanti muka senyum sikit. Ni tarah doa ni tengah sini, ini adalah momen-momen pengantin Okey, semua kita dah, bila selesai kita dah pick semua, kita akan pergi dekat sini filter off ni, kita akan flag. Kita tak buat editing lagi belum start buat editing. Tapi gambar ni gambar yang dah set edit lah. Contoh kan. Okey. Sebagai contoh ni 5 gambar ni aku akan reset balik. Aku akan reset. Okey. Sorry, ada satu alamak. Ada satu lah nak reset. Okey, gambar ni dah kita dah reset. So macam mana kita start editing lah gambar yang kita dah select. So yang kita dah select tadi, bila kita tukar kepada flag ni, maksudnya semua gambar yang kita dah pilih tu dah ada kat dalam ni. Satu ni dia tak bercampur dengan gambar yang kita tak pilih tadi. Kalau filter off ni maksud gambar yang keseluruhan lah. Bila flag dia tak bercampur dengan gambar keseluruhan tadi. Semua yang kita dah pilih. Senang lah untuk kita masuk export untuk dalam album nanti kan. Tak ada lah mana gambar kita yang nak pilih tadi kan. Nak export satu persatu kan susah kan, makan masa. So inilah contoh adalah yang kita dah flag. Oh, mana yang aku reset tadi Setelah okey, korang perasan tak gambar yang first ni adalah gambar dekat pekarangan masjid. So kita akan select satu gambar, kita akan edit satu gambar sebagai contoh. Kita reset balik yang ni. So, 3 gambar je aku reset So nanti kalau reset banyak nanti kan panjang pula video ni kan. So kita akan pilih satu gambar yang situasi dia sama dekat. Kita gambar ni adalah gambar kat dalam pekarangan dewan nikah tu. So aku akan edit gambar yang ni. Kita dah edit macam-macam lah. Contohlah edit turunkan exposure dia, naikkan kontras bagi pekat sikit, turunkan highlight bagi tak terlampau terang baju putih dia. Highlight ni bila baju cahaya putih tu akan terlampau cerah kan. So kita akan kurangkan lah. So nanti dalam album tadi dia print tak ada terlampau cerah. So kita naik shadow sikit bagi suasana tu naik sikit, naik white sikit, black kita turun sikit bagi pekat sikit gambar tu. Okey, bila kita selesai editing macam ni, kita adjust dia punya gambar bagi lurus sikit. Kita akan synchronise-kan dia dengan situasi sama. Contoh ini pekarangan masjid, so kita akan synchronise-kan kawasan yang sama kan. Kita akan tekan shift kat sini, select dia punya gambar, kita akan synchronize. So nanti korang boleh pasal tengok perubahan dia. Gambar dia akan ikut style editing yang first tadi. Tapi kita nak synchronize ni tak boleh lah synchronize yang tempat berlainan. Contohnya ni dalam pekarangan masjid. Lepas tu kita nak synchronize dengan orang yang baru datang tadi kan, gambar-gambar orang baru datang. Tapi yang ni tak gambar orang-orang tengah datang tadi saya tak pilih untuk masuk album. So senang untuk saya synchronize lah kat dalam ni. So, synchronize lah semua area di pekarangan masjid. Synchronize sini, synchronize okey, sampai sini lah. So, sampai sini gambar ni boleh synchronize. Mungkin dia akan ada perubahan exposure sikit, perubahan white balance sikit. Itu kita akan adjust sikit-sikit lah. Yang penting asas editing yang style first tadi dah ada, cuma nak kena tambah touch-up sikit je. So tak adalah makan masa yang banyak kan. Okey, ini dah selesai semua. Okey, ini
selesai dekat dalam masjid, ni gambar dekat luar, kita shoot dekat luar masjid. Bila lagi kan nak shoot kat luar masjid ni kan, tapi masa ni tak menghadap masjid pun sebab terlampau cerah, dah nak pukul 10 sebelah tu, memang dah terang sangat. Ini pun panas juga ni masa ni, tapi tak apa, sekejap kita shoot. Sebab masa PKP ni tak boleh shoot kat luar macam ni lama-lama kan. So masa ni SOP masih lagi boleh shoot dengan ahli keluarga. Ahli keluarga, diorang dah buat swab test, so diorang boleh shoot macam ni lah. Tapi kat luar ni tak boleh lama lah masa kita shoot ni, tak boleh lama. Sekejap shoot 1, 2, 3, shoot family, mak ayah semua dah. Kita balik. Sebab diorang ada gambar kenangan kat depan masjid kan, so kita shoot lah sikit kan. So ni dah sampai rumah. So sampai rumah kita akan shoot. Bila sampai rumah ni kita akan shoot ni lah, family photo group, serah cincin. Ni serah cincin, kita akan shoot serah cincin, saruh cincin, pakai gelang tu, hantaran semua kita akan set up kat rumah. Kita akan shoot lah proper. Setelah selesai semua kita shoot benda ni proper, kita akan shoot ni family mak ayah lah. So masa PKP ni mudah sikit sebab cepat lah, sebab keluarga, saudara, orang luar tak ada kan datang. So memang fokus kat family. So kita akan shoot berapa banyak gambar family pun ni. So kita akan shoot gambar mak ayah, kita akan suruh diorang peluk sikit, nak apa, okay, freestyle sikit. Sebab freestyle ni kita nak nampakkan mood kat gambar. Tak adalah gambar tu macam formal kan, formal semua gambar bosan pula kan. So ini adalah gambar freestyle. So boleh lah, kita akan bagi, kadang-kadang kita akan, fotografer akan bagi cara freestyle. Aku nak buat macam ni sebab kadang tak semua orang tahu kan cara freestyle tu. Fotografer akan bagi, tapi kita nak kadang-kadang kita nak juga pengantin dengan keluarga tu sendiri yang buat, sebab kadang-kadang itu nampak lagi natural. Nak peluk ke freestyle tak semesti nak buat peace, nak buat ni kan. Korang boleh peluk, korang boleh nak cium mak ayah ke, no hal, kita orang okey. Ni contohnya. So kita akan shoot ni family mak ayah dulu, kita akan shoot gambar mak ayah, settle gambar mak ayah, kita akan shoot adik-beradik. Diorang pulang ada nak sorang-sorang ke. Masa ni kita shoot sorang-sorang dulu, maksudnya adik-beradik yang kecil lah, sorang-sorang termasuk kan. Tapi lebih better kalau korang jadi, bagi saya lah better kita akan masuk semua dulu, baru kita shoot seorang. Ini gila, ini paling freestyle lah aku tengok lah, memang sempoi. Okay, bila dah selesai, ini pula gambar perempuan, mak dengan kakak semua lah. Kita akan shoot family besar macam ni. Dalam editing nanti kita akan crop ni kan. Tepi ni kita akan crop gambar yang ni lah. Dan saya akan tunjuk lah contoh layout dia macam mana. Kita akan shoot gambar family besar macam ni. Formal. Kedua, kenapa fotografer ni selalu shoot ni okay, formal kan. Second formal stay sama. Kenapa? Sebab kadang-kadang shoot first, memang kita dah cakap dengan keluarga gitu, okay ready, kita 1, 2, 3 kita shoot. Kadang-kadang ada yang tak ready juga, terlalu awal kan, ada sekejap mata ke. So kita akan shoot sekali lagi untuk second backup lah. Sebab tu selected gambar ni penting masa editing, untuk kita tak termasukkan semua sekali gambar yang sama kan. Sebab kita ada shoot 2-3 scene yang sama kan. So inilah sebabnya kenapa kita walaupun nak tengok kedudukannya. Okay, ini dah part freestyle lah. Diorang freestyle bebas lah, diorang nak buat macam mana pun. Okay, lepas tu kita akan shoot. Setelah selesai belah perempuan photo group,
kita akan shoot belah lelaki pula. So ni belah lelaki cantik belah lelaki warna setting belah perempuan dia rumah dia agak kekuningan sikit, tapi kita boleh cover balik dengan white balance. So kat rumah ni agak purple dan biru sikit, so colour dia agak beza sikit, tapi gambar tak rosak pun, okey je. So kita sama balik, kita ulang balik, kita akan shoot dengan family lelaki, mak ayah dia, ayah dulu. Okay, kita shoot freestyle dan freestyle mak ayah, nampak happy, nampak momen tu wedding kan. So lepas tu kita suruh adik-beradik pula, ni ada perempuan shoot freestyle, ada lelaki-lelaki. Kadang-kadang dua je kita the best kita pilih kan. Kena ada budak lelaki, kita gabungkan dua adik-beradik tadi kan. Ini dah seorang-seorang lah. Masa ni diorang dah terpulang kepada diorang lah nak shoot. Sebab ni family punya photogroup kan. Kenangan diorang, okey. Mak ayahnya. Selalunya gambar yang kita shoot lepas kita dah shoot hantaran ni, kita tak letak dah hantaran kat depan ni, tapi ni adalah request keluarga lelaki kan, letak tapi masa photogroup yang ni kita dah alih. Kalau kita nak shoot clean lah kan, gambar senang. Kalau nanti diorang nak buat frame ke kan, diorang sebab raw ni kita akan bagi for editing ni, so nanti diorang nak buat frame ke, masa akan datang nak print besar ke, itu terpulang lah. Kita akan shoot, okay, nanti dah shoot photograph macam ni, kita akan shoot freestyle pula. Okay, setelah shoot habis dia photogroup, dah editing yang sama lah macam aku cakap tadi kan. Kita akan edit satu gambar satu tempat yang macam ni, kat rumah ni kita satu gambar ni kita edit sampai kita rasa yang the best, baru kita synchronizekan dia satu ni. Cuma kita agak adjust sikit je, kita adjust exposure, buat white balance semua kita dah adjust sama dah. Cuma nanti ni je lah, kita adjust exposure selalu ni. Kalau sebab gambar white dengan gambar close up lain ya, punya exposure. Itulah itu kalau bahagian teknik untuk fotografi dah. So itu je kita adjust sikit. Sama juga dengan belah lelaki tadi, kita adjust satu gambar, kita synchronize semua gambar, lalu kita akan adjust. Dia yang makan masa untuk editing ni adalah masa kita nak select gambar, sebab kita nak tengok satu persatu gambar ni kan, ada je mata ke, ada yang okey ke tak, momen dia, gelak dia, kita masuk dalam album tu, itu yang kita pilih. Kita akan pergi satu-satu, itu yang makan masa. Tapi kalau dah kita pilih macam ni senang. Okey, yang ni adalah gambar posing pengantin. Setelah selesai posing, selesai photogroup, kita akan posing lah, post pengantin tu berdua, couple lah. Nak buat seromantik yang boleh, sebab gambar ni perlu, ini gambar-gambar wajib yang ada kat dalam album lah. Okay, dia nak momen macam ni, nak rapat sikit. Kenapa kita tak masa gambar photograph kita tak buat posing sekali? Kita sebab kita nak senang mudahkan kerja tak ada rushing. Satu, pengantin pun tak penat. Kalau kita asyik ubah masa dia, macam nak photogroup, nak couple lah, memang akan jadi penat. Pengantin penat, fotografer pun penat. So dengan cara macam ni, dia satu dia akan makan masa tu tak makan banyak. Lepas tu kita dah settle, habiskan semua, settle semua, baru kita shoot ni. Semua masa tak makan banyak sangat. Mereka kalau kita buat kejap photogroup, kejap posing, kejap photogroup, kejap posing, masa akan makan banyak. Lepas tu tenaga lah yang kita pentingkan sekarang adalah pengantin lah.
Bila pengantin, kalau kita buat macam ni kan, kita dah ada flow dia, so pengantin takkan penat. Bila tak penat, so orang punya moment tu still lagi boleh, apa, mood dia orang masih boleh ni lah, masih boleh terpancar di wajah dia orang. Tak ada. Senang lah itu. Kalau penat pun orang mood nampak daripada dia wajah orang pun dah tahu lah kan. Dah tak ada mood kan, nanti nak shoot kan. Tak nak benda tu berlaku, so kita buat cara macam ni. Kita dah, tukar flow dia. Okay, kita dah selected gambar untuk posing. Kita akan select the best. Oh, sorry. Ni kenapa? Okay. Select the best kan. Duduk, berdiri, rapat, peluk, semua kita dah shoot. Couple macam ni, close up, pandang bunga, tengok pasangan. Macam-macam cara kita nak suruh nampakkan mood tu, nak dapatkan mood. Okay, bila diorang fokus kat diorang couple je, diorang bila dah tak ada macam family dah buat hal kan, dah settle semua, diorang akan buat kerja sikit. So tinggal pengantin je dengan fotografer, diorang akan tak ada rasa malu sangat nak buat asyik-asyik peluk ni kan. Tu je lah. Okay, selesai aja kita shoot ni. Selesai kita editing yang apa, couple kita dah pilih kan. Lepas tu kita fokus to outdoor pula. Ni gambar outdoor lah. Ni best sebab rumah pengantin lelaki tu depan tu sungai kan. Cantik. So untuk outdoor pun kita akan pilih yang the best punya gambar. Selalunya memang outdoor ni memang all out lah, kita akan shoot. Fotografer akan shoot. Cuma seromantik macam mana pun kita akan shoot bagi jadi. Bagi settle lah. Okay, editing pun still sama juga macam tadi. Cara sama. So untuk editing kat sini outdoor kita akan dapatkan mood yang sama lah. Kalau kau perasan gambar dia mood sama, color dia. Color dia, okay ni asal lah. Color hijau tu mendapatkan mood yang sama. Ini adalah sebelum editing, ini selepas editing. Cantik kan? Okay, setelah selesai semua, kita dah select, kita dah edit, kita dah synchronize semua kan. So kita akan export. Kita akan export ke folder in progress. Mana ya? Oops, sorry. Okay. Ini adalah tempat-tempat yang kita buat editing. In progress yang kita dah export untuk storybook tadi lah. Korang nampak ini adalah story. Ini yang kita dah select tadi, kita dah export. Bila kita dah export, kita akan import ke salah satu software yang dinamakan Smart Album ni lah. Nampak sikit Okay, setelah selesai kita import dah export daripada Lightroom tadi. Kita dah export kan daripada software editing. Sekarang kita masuk software untuk setup dia punya album. Ini adalah satu atur dia lah, flow. Sebab apa kita dah select ikut flow tadi? Sebab untuk memudahkan kita juga untuk susun kat dalam punya album lah. Page 1 apa dia, page 2, page 3, page 4. Page 1 awal-awal mestilah dekat perkarangan nikahan. So apa yang fotografer dah shoot tadi berguna untuk kita masukkan dalam album. Sebab kita dah tahu apa kita nak masukkan. So kita nak masuk gambar lelaki depan, tepi, mood perempuan, pengantin perempuan nampak kamera depan. Cuma masa ni SOP kena pakai mask itu je lah. Kalau kadang-kadang kita tanya dengan Tok Imam kan, boleh ke buka mask kan? Ataupun tak boleh kan. Tapi kita akan suruh macam tu, kalau gambar macam ni semua tak pakai mask, kita akan masukkan yang semua pakai mask lah. Macam ni. Macam time baca doa ni dia dah buka mask lah. Kita masukkan semua yang
lebih kurang macam ni. So tak adalah nampak pelik sangat kan. Kalau nampak so gambar semua dah okey, kita dah select, kita dah first page ni adalah gambar masa tengah prepare untuk nikah, yang ni dah selesai nikah. So ni gambar family kat sana, kat tengah masjid. Kita letak gambar dekat orang family dekat tengah masjid sebelum ni first page berapa ya? Page 3. Page 3 kat pengenalan masjid So ini serah mas kahwin lah. Cincin, serah cincin. Ini photo group. So kalau nampak floor dia cantik. Tak ada jam-jam lah. Dapat 5 page lain gambar ni kan, gambar photo group. Page nampak lah, ikut flow tadi daripada permulaan sampai dah macam ni, dah nampak lah dia punya flow cantik lah, kemas. Dan tu bila korang tengok album, cantik lah korang nampak perjalanan korang, majlis korang tu lah. So bila nampak ni gambar photo group, kita akan letak satu gambar family lelaki, satu perempuan, satu lagi gambar family lelaki. So kita buat sebelah-sebelah sebab nanti mood tu sentiasa sama. Tak ada macam tiba-tiba gambar posing pula, lepas tu baru gambar lelaki lah. Tak macam tu lah. Itu aku tak suggest lah. Itu sebab korang macam bila korang dah best tengok gambar family lelaki kan, family gambar family, dah korang dah best tengok gambar family, tiba nak tengok gambar lain, lepas tu mood yang tadi balik kepada gambar family balik lah. So jadi macam, bagi aku sebagai seorang fotografer ataupun yang aku tengok album, aku rasa macam spoil lah macam tu. Sebab tu kita buat ikut flow. Walaupun kadang-kadang aku pernah shoot gambar flow dia tu tak ikut Contohnya dia nak gambar makeup, tapi makeup dia terlalu pagi. So kita akan shoot makeup tu masa lepas dia orang nikah lah. Kita akan duduk dalam bilik, set up balik lah. So nanti dekat album kita akan susun balik mengikut flow juga. Kita takkan ikut flow masa kita shoot tak. Kita akan ikut flow perjalanan majlis tu. So cantik lah kalau punya album kan. Okay. Lepas gambar family, baru kita letak gambar posing. Korang mood korang sweetnya gambar ni, gambar posing sweet, still continue sweet je sampai habis, sampai dia punya outdoor. Itulah penting susun flow dekat album lah. Okay, bila dah selesai kita susun ikut yang the best kan. Gambar ni kita akan susun ikut flow progress dia. Lepas tu kita akan export. Bila kita akan export, bila dah selesai export, kita akan send dekat klien kita frame, cover album, cover album. Kita akan suruh klien tu check lah cover tu sama ada dia okey ke tak kan. Lepas tu kita akan hantar layout ni untuk diorang check lah, diorang puas hati tak kan. So ada yang diorang nak kadang cita rasa kita dengan klien, kadang kita akan bagi yang kita suggest, tapi kadang ada yang diorang nak tambah sikit, nak letak gambar ni, letak gambar kawan dia sikit kan. Boleh, kita akan bagi review by email ke ataupun WhatsApp ataupun Telegram kita bagi. Jadi orang akan check, bila tak ada komen, okey, baru kita proceed printing. Lepas kita proceed printing, barulah kita akan selesai proceed printing. Kita dah proceed, kita akan dah printing, nanti dah siap, nanti barulah pihak kami akan call klien tu nak beritahu yang album semua dah siap. So itu je video live aku hari ni. Pada korang yang baru masuk tadi, thank you so much. Kepada korang yang like, pada korang yang share, thank you so much. Ini adalah salah satu perkongsian aku nak terangkan macam mana flow selepas fotografer pulang daripada majlis.
apa yang orang buat kan. Itulah, inilah tugas-tugasan tugasan-tugasan kita lah sebagai fotografer kan. Benda ni akan ambil masa sikit untuk kita edit sebab kita nak pilih yang the best lah untuk klien. Kita nak edit yang the best, kita nak bagi yang gambar yang kita select ni the best, cara editing the best, semuanya, layout the best, cover album, semua kita lagi the best. Lepas tu kita ada masa sikit lah untuk pilihan. Mungkin dengan cara ni dapat memahamkan, mungkin dengan cara ni dapat memudahkan korang tahulah flow fotografer buat apa album ni macam mana kan. So thank you so much gang, jumpa lagi pada next live. Thank you so much. Assalamualaikum, bye. Always say the wrong things, ruined every special moment that I've been in.